kelainan tu kadang-kadang kena juga untuk menyuntikkan mungkin elemen-elemen yang baharu, yang segar. Dan ini juga ada kaitan dengan pendekatan dalam masyarakat sendiri apabila mungkin secara konvensional, secara tradisionalnya tidak lagi sesuai dibawakan dengan masyarakat masa kini. Satu perkara yang perlu kita fikirkan, dan pendekatan ini juga mungkin ada kaitannya dengan drama bersiri terbaru yang akan ditayangkan dalam slot Widuri setiap Sabtu dan Ahad pukul 7.05 malam. Dan ini merupakan drama bersiri Catatan Seorang Dai, tajuknya. Bersama-sama dengan saya pada ketika ini Encik Omar Haji Ahmad yang merupakan penerbit untuk drama ini, dan juga Encik Nur Halim Ismail, pengarah untuk drama ini, dan juga pelakon utamanya, Ustaz dalam drama bersiri ini, Said Ali. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dalam drama ni nama Ustaz apa? Syifa. Ustaz Syifa. Ustaz Syifa. Ustaz Syifa. Baik tu nama tu. Okey, baik. Jadi berikan mungkin sedikit sebanyaklah gambaran ataupun sinopsis ringkas apa yang diketengahkan dalam drama bersiri Catatan Seorang Dai ini. Mungkin tuan penerbit atau pengarahnya boleh mulakan. Pertama sekali, naskah ini idea asalnya adalah daripada penulis skrip yang terkenal, Cik Tuan Mazlan Manan. Okey. Jadi saya dengan Tuan Mazlan telah mengemukakan naskah ini kepada pihak RTM, dan alhamdulillah penerimaan yang baik, dan RTM telah memberi mandat kepada saya dan syarikat Omnicast Malaysia Seni Berhad untuk menerbitkan drama 13 episod 1 jam ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak RTM. Jadi tentang penceritaan ini saya serahkan kepada kepada Tuan sutradara kita, Tuan Nur Halim, insyaAllah. Yeah. Catatan kehidupan seorang dai muda, Ustaz Syifa. Syifa itu pun dah memberi makna dalam kehidupan dia bermasyarakat. Ada keinginan tanggungjawab dakwah dia ialah untuk cuba membetulkan masyarakat yang berada di sekitarnya, yang pelbagai isu, pelbagai masalah yang dihadapi, sehingga satu ketika hampir-hampir nyawanya terancam. Tetapi tugas dakwah ni dia tidak pernah terhenti di situ, dia teruskan. Dan dia bernasib baik kerana mempunyai seorang isteri, ustazah, yang cukup memahami dan berganding bersama dalam masyarakat untuk membetulkan suasana, membetulkan masalah, pelbagai isu yang isu-isu semasa. Okey. Dengar bunyinya macam drama yang berat. Berat. Memang berat, terlalu berat. Saya boleh rasalah macam benda berat. Okey, kalau dari segi lakonannya ataupun untuk membawa watak utama dalam drama ni bagaimana? Pada saya, terutama saya mengucapkan terima kasihlah kepada produser dengan tuan director kita yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menerima watak ni. Sebenarnya saya fikir banyak kali jugalah macam mana untuk membawa seorang ustaz ataupun dai, di mana bukan hanya ada satu dua isu dalam cerita tu, kita ada pelbagai-bagai cerita, jenis warna yang perlu saya gambarkan untuk diketengahkan kepada penonton. Antaranya, tak semestinya saya perlu berdakwah setiap masa. Saya perlu menjaga isteri saya, bapa mentua saya. Mungkin ada yang tak kena dari segi itu. Kalau pada saya, kalau kita ustaz bagaimanapun, kita tak perfect, kita tak sempurna, tetapi ada benda lain yang perlu kita jaga, kita perlu tengok. Pada saya untuk bukan sahaja menyelesaikan masalah keluarga saya, masalah orang-orang awam lain umum yang sebenarnya saya jumpa di tepi jalan mungkin, ataupun yang masih mungkin tengah bergaduh, bagaimana untuk saya mengupas masalah mereka tu dan selesaikan dengan cara berdakwah. Okey. Baik, tadi Cik Nur Halim kata bersetuju bahawa drama ni berat. Jadi kalau bagi Said Ali sendiri, dia berat dari sudut bagaimana? Okey. Kita dalam contoh dalam hadis kan, kita ada banyak hadis, pelbagai jenis hadis, dan saya perlu tahu apakah maksud-maksud hadis tersebut dan cara-cara untuk menyampaikan hadis supaya tidak mungkin cara penyampaian kita salah, mungkin salah jadinya kan. Kalau jadi kita perlu faham apa yang kita perlu sampaikan kepada penonton, dan kita sendiri perlu faham. Itu adalah satu benda yang pada saya agak beratlah, sebab kebanyakan drama-drama yang saya pernah berlakon, saya pernah buat, saya tidak pernah ada ustaz yang sampai mendalam sebegini rupa untuk mengkaji watak-watak yang macam itulah. Selalunya saya main watak yang jahat, yang funny, kelakar kan, yang love, cinta, percintaan kan. Ada hikmah mungkin?
InsyaAllah. Sebab betul. Macam tajuk program ni pun dah agak berat, catatan seorang dai. Dan setiap episod yang kita buat tu memang kita kemukakan tajuk-tajuk dan isu-isu yang berlainan. Kita pasal anak haram, cerita pasal nak menjadi calon ketua masjid tapi orang tu orang yang fasik, cerita pasal silaturahim, memutuskan silaturahim, darjat, cerita pasal pemimpin yang macam-macam. Jadi memang berat penceritaan tu. Jadi saya insya-Allah ini semua isu dalam masyarakat isu dalam masyarakat setempat, isu semasa dan isu yang memang kita hadapi saban hari lah. Pada saya macam yang dikatakan tadi, kadang-kadang apa yang kita belajar tu tak penuh, tak tahu semua. Bila saya buat drama ni, saya belajar banyak benda sebenarnya. Bukan untuk orang lain, bukan sekadar saya hanya sekadar untuk berlakon. Apabila saya buat drama ni, Pak Lim, sebenarnya saya banyak membantu kawan-kawan saya juga. Betul sebenarnya. Saya banyak membantu kawan-kawan saya juga. Macam contohnya, ada sebelum kahwin kau bercinta-cinta, contohnya jangan dulu stop. So ada keburukan di sebalik itu kan. Jadi bila saya cakap macam tu, alhamdulillah anda orang kahwin sekarang dengan cara yang betul. Sebab ada benda yang tak betul. Ini kisah benar? Kisah benar. Siapa tu? Tak tahu. Tapi alhamdulillah saya syukur kepada Allah sebab saya drama ni bukan untuk saya saja untuk sekadar berlakon, tapi ilmu yang ada dalam drama tu macam hadis-hadis tu, walaupun pelbagai hadis dan setiap episod lain-lain hadis, dan ada yang sangat berguna untuk saya, ada yang macam untuk saya tahu ini rupa sebenarnya, kan. Macam kita berada di negara Jazirah Arab kan, pergolakan di sana, dan kita mungkin idea ni pernah berlaku di sini, ia akan berlaku di sini, dan ia ni sedikit sebanyak berlaku apa yang berlaku di sana. Jadi tidak seteruk sana, mungkin ia lebih kurang di sini. Jadi bagaimana kita untuk menyelesaikan benda-benda macam tu? Bagaimana pemilihan topik untuk setiap episod tu? Topik itu dah ditentu oleh penulis. Kita cuba sesuaikan dengan isu. Ini beratnya, yang sekali berat sebab kita bermain dengan hukum. So bermain dengan hukum, kita kena tafsir daripada hadis, kita kena tafsir daripada maksud Al-Quran dan daripada para ulama. Dia umpama satu kuliah subuh yang mana kita menyentuh soal kepimpinan dalam kehidupan, kepimpinan dalam keluarga, dalam masyarakat. Dalam masjid pun, kepimpinan masjid pun bermasalah. Kebanyakan masjid bermasalah kepimpinan. So kita cuba cetuskan. Kita gunakan piagam Madinah contoh. Kita gunakan ilmu-ilmu tasawuf dalam tu. Jadi itu saya kata berat tu. Jadi saya melihat pelakon tidak bersedia sebenarnya. So kita kena input pada ketika, dan kita berbincang. Misalnya satu ketika saya minta Ustaz Syifa baca khutbah, kan? So teknik membaca khutbah yang betul. Saya nakkan kita antara adat dan agama, kita gunakan marhaban contoh. Apa lagi yang Ustaz Syifa kena buat? Dia kena mengaji, dia kena azan, dia kena selawat, dia kena segala zikrullah tu dia sentiasa. Saya kata ingat saya. Kalau kita nak minta tea sikit, berzikirlah. Jadi tuning zikir kan jadi satu benda baru untuk tuning zikir. Jadi itu yang nak menariknya di situlah. Maknanya walaupun berat tapi terlalu banyak yang kita sampai, terlalu banyak risalah agama. Bukan sekadar drama untuk tontonan hiburan. Mesejnya syarat juga. Saya tidak mengatakan sebagai satu hiburan. Satu wadah. Ialah satu wadah, satu amal, satu yang siapa melihat, ambillah sedikit daripadanya. Ambil sedikit daripadanya. Boleh ditonton mulai 24 April nanti, 2 hari seminggu, Sabtu dan juga Ahad, dalam slot Widuri pada pukul 7.05 malam. Apabila menerbitkan satu naskah yang berat sebegini dan juga bukan genre popular seperti genre cinta, bukankah itu satu risiko yang diambil oleh pihak penerbitan? Memang itu satu risiko, tapi itulah yang saya katakan, saya amat berterima kasih kepada pihak RTM. Sebab RTM yang memberi mandat kepada kami di syarikat Omnikas untuk menerbitkan drama bersiri ini. Jadi risikonya memang dari segi penceritaan. Topik-topik berat yang kita bawa tu kita kena pastikan yang dia tak ada menyimpang, tak ada menyeleweng daripada apa, dan kita juga mendapat sepenuh kerjasama dan nasihat daripada Jabatan Agama Islam JAKIM
yang memberi kata orang tu green light untuk apa-apa isu ataupun permasalahan di tengah itu tidak menyalahi apa norma yang diterima pakai. Itu penting sebenarnya. Amat penting. Jadi kita tak nak kita buat sesuatu yang syok sendiri ke ataupun lain sangat daripada daripada hukum dan apa mungkin tabu juga. Ataupun akan menimbulkan kontroversi. Kita kena betul-betul prihatin dan pastikan yang dia punya final product tu betul-betul mendapati selain pada cita rasa tapi mengikuti segala hukum hakam yang ada. Okey. Selain daripada penonton beragama Islam, bagaimana jika drama ditonton oleh penonton bukan Islam? Terlalu bagus untuk orang bukan Islam menonton sebab dia akan kenal. Dia kenal zikir itu pun saya rasa dia dah cukup untuk dia nak kenal roh. Kita bercakap tentang roh Islam. Okay? Itu saya cakap pada pelakon. Kita lahirkan roh itu. Kan? Kalau soal syahadah tu, bagaimana kita nak rohkan syahadah itu supaya orang dapat rasa. Rasa. Jadi saya rasa saya galakkanlah orang-orang bukan Islam menonton drama ini sebab dia belajar sesuatu, dia kenal. Dia akan kenal sesuatu. Tapi taklah sampai Dr. Zakir punya cara kan. Saya kata ini, bila kita nak mulakan projek ini, pertama sekali kita anggap, saya kata begitu, semua staff tu, marilah kita jadikan ini sebagai satu ibadah. Nawaitu kita. Sebab akhirnya akan sampai sasaran kita. Jadi, kalaupun saya kata ada 100 orang saja yang menonton drama ini dan dia dapat iktibar, ibrah daripada drama ini, alhamdulillah, kita syukur. Jadi daripada banyak-banyak pendekatan komersial yang kita buat sebelum ini, apabila catatan seorang dai masuk, ada sesuatu yang RTM tawar kepada masyarakat sebenarnya. Sepatutnya diperbanyakkan lagi macam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Itu sebenarnya benda-benda baik yang seharusnya kita insyaAllah akan cuba untuk perbanyakkan. Okey, secara ringkas, Syed Ali, yang ramai peminatnya, mengapa penonton perlu menyaksikan catatan seorang dai? Mengapa penonton perlu sebab pada saya ini bukan drama biasa pada saya. Banyak itibar, banyak bukti-buktinya, pengajaran daripada segala segi sudut lah. Baik. Perlu lihat dan menonton. Kena tengok. Baik. Terima kasih Syed Ali, terima kasih Cik Nur Halim dan juga Cik Omar bersama bersama kami pada pagi ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan catatan seorang dai, drama bersiri 13 episod yang akan mula bersiaran dalam slot Widuri pada 24 April nanti setiap Sabtu dan Ahad bermula pada pukul 7 malam hingga 8 malam di TV1. Itu sahaja kami untuk anda semua.